Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan peluang pada waktu petang yang mulia ini dapat sama-sama kita saling ingat memperingati daripada sedikit saya bawa kisah sahabiyah al-jadilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, ketika mana sebentar tadi pada waktu maulid tadi cerita tentang perang Uhud. Berlaku banyak kisah-kisah yang menunjukkan kecintaan sahabat-sahabat dan juga sahabiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang paling takjub sekali, yang paling memberi kesan di dalam hati ataupun orang yang mempunyai jiwa mahabbah, kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika mana pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada peperangan Uhud, maka apabila para wanita mendengar khabar cerita tentang anak mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ayah mereka syahid di jalan Allah, suami syahid, anak syahid, keluarganya habis semua meninggal di dalam peperangan Uhud. Tetapi apabila mereka dikhabarkan berita tentang kematian ataupun syahidnya para ahli keluarga, tetapi mereka tak peduli yang itu. Tetapi mereka yang pertama sekali yang ditanya, mana Rasulullah? Kasihnya mereka kepada Nabi SAW, yang pertama yang mereka nak tanya adalah baginda Nabi. Bagaimana mafa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Uhud, yang di mana yang makruf ataupun yang telah kita tahu bahawasanya di dalam peperangan Uhud berlaku pengkhianatan daripada kaum munafik, menyebabkan berlaku kerugian besar kepada umat Islam ketika pada waktu itu. Sehingga kalau kita tengok Nabi SAW sehingga patah gigi rubai Nabi SAW, iaitu gigi di samping gigi taring Nabi SAW. Akan tetapi bila nampak je para wanita yang mana mereka kata mana Rasulullah, bila ditunjukkan itu Rasulullah, mereka akan berkejar pergi kepada Nabi SAW. Apa yang mereka katakan kepada Nabi SAW? Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Semua musibah yang berlaku setelah daripada kamu itu semua musibah kecil. Jangan berlaku pada kamu ya Rasulullah. Yang ayah meninggal, syahid, kecil. Suami meninggal, kecil. Isteri meninggal, kecil. Tapi jangan berlaku kepada Nabi SAW. Macam mana kasihnya wanita pada waktu itu kepada Nabi SAW selaku Rasul. Jadi kasih itulah yang kita nak ambil daripada mereka, bagaimana mereka pupuk hati mereka untuk cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pedulikan diri dia, tak peduli langsung. Mereka sanggup menyakiti diri mereka semata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kisah yang disebutkan, bagaimana tengok adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang perempuan, yang mana awalnya perempuan tersebut terkenal dengan perempuan yang banyak mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, iaitu daging dipanggil qadi. Qadi ini adalah seperti kalau kita panggil sekarang mince meat ataupun daging yang hancur. Jadi sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan sahabat, tiba lalu seorang perempuan yang memanggil Nabi dengan panggilan yang agak keras. Hei Muhammad. Tetapi apa jawapan Nabi SAW kepada perempuan tersebut? Labbaiki. Kalau kita faham labbaiki itu daripada perkataan bahasa Arab, itu adalah jawapan ataupun sahutan yang paling lembut. Ya saya. Seumpama itu, mungkin ada yang lebih lembut lagi daripada jawapan tersebut daripada bahasa kita. Tetapi kalau dalam bahasa Arab dengan seumpama labbaiki itu adalah jawapan ataupun sahutan yang paling lembut. Sebagaimana kalau kita pergi ke Mekah, kita akan sebut ketika dalam musim haji, labbaik Allahumma labbaik, aku sahut seruanmu ya Allah. Begitu Nabi SAW. Kemudian perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, hei Muhammad, apa yang kamu sedang makan?
Nabi SAW beritahu, aku sedang makan qadi, aku sedang makan daging, bagi aku sikit. Rasulullah nak ambil, nak bagi daging tersebut pada perempuan tersebut, tapi perempuan tadi kata apa? Tak nak, aku tak nak yang itu, aku nak yang daripada mulut kau. Keluarkan daripada mulut kau, bagi aku. Maka Rasulullah SAW keluarkan apa yang Rasulullah tengah makan, keluarkan, beri kepada perempuan tersebut. Terus perempuan itu makan. Setelah itu perempuan itu berlalu, kemudian datang pada keesokan harinya, berbeza keadaannya. Dikatakan bahawasanya perempuan itu lebih beradab, lebih sopan, lebih baik, dan orang yang paling menghormati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada air liur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat macam mana. Dan dikatakan mulut perempuan tersebut tidak pernah berbau busuk. Itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah kalau kita lihat bagaimana ditunjukkan bagaimana adab-adab mereka, sahabiyah kasih cinta pada Nabi, sahabat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang makruf Sayyidina Bilal bin Rabah ketika berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi kisah sebelum saya akhiri yang masa yang singkat ini, dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada salah seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Firas Rabi'ah, iaitu khadim kepada Rasulullah SAW juga, yang mana ketika pada waktu fajar, waktu subuh, beliau akan pergi ke rumah baginda Nabi SAW untuk membawa bekas wuduk. Wuduk ini bekas air yang diisi untuk keperluan wuduk Rasulullah SAW dan keperluan-keperluan lain yang diperlukan oleh Rasulullah. Sesampai saja di rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Rabi'ah, Abu Firas tadi, salni, mintalah dengan aku. Apa kamu nak minta? Kalau kita berada dengan Rasulullah pada waktu itu, Rasulullah kata kat kita, mintalah, kamu nak minta apa? Apa yang sahabat tadi minta? As'aluka murafataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku pohon supaya aku bersama kamu di dalam syurga. Maka Rasulullah kata apa? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dengan dirimu dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak bersama dengan baginda, banyaklah kita sujud kepada Allah. Bermaksudnya kita banyak menunaikan solat, banyak dirikan solat-solat sunat untuk kita Allah pilih daripada kalangan orang yang dapat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni Allah bagi betul kasih cinta hakiki kepada kasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada bulan Rabiul Awal adalah bulan untuk kita menambahkan lagi selawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna di bulan-bulan yang lain kita tidak berselawat, tetapi bulan ini adalah bulan khusus untuk kita berselawat. Ketika mana saya rasa akak-akak semua pernah pergi ke Yaman. Mungkin pada waktu ketika itu saya ada di Yaman pada waktu itu. Saya ketika itu masih baru berundur diri daripada memegang jawatan selaku Presiden pelajar Yaman di Malaysia, di Yaman ketika pada itu. Jadi saya menyepi diri sikit. Kalau kita tengok pada bulan Rabiul Awal di sana, bermula saja bulan Rabiul Awal, mereka akan berkumpul membaca kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melantunkan kasih, cinta, rindu kepada Nabi. Masuk saja. Kerana apa? Kalau kita lihat, berlaku perselisihan pendapat di antara para ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Bahjatul Mahafil, kitab tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan Nabi SAW lahir pada awal Rabiul Awal. Ada yang kata 2 Rabiul Awal, 3 dan sebagainya. Yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Jadi mereka tak nak sibuk dengan yang masyhur ke apa. Mereka tahu kami sambut adalah kerana Nabi SAW. Mula saja Rabiul Awal, maka mereka akan mula membuat maulid, sambutan Maulid Rasul, penuh dengan selawat-selawat di Kota Tarim ketika saya sedang belajar di sana. Jadi kita nak cubakan, nak hidupkan selawat-selawat ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat dulu, cara mereka nak ingat Rasul, mereka akan duduk keluar cari mana Rasulullah. Ya Allah, kita sekarang nak cari Rasulullah macam mana? Cari Rasulullah kita hanya sekadar
selawat pada Rasulullah dan hati kita sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Bangun kita ingat Rasul. Kita berjalan, ingat Nabi. Kita bawa kereta, ingat Nabi. Kita keluar rumah, ingat Nabi. Masuk rumah, ingat Nabi. Pakai selipar, ingat Rasulullah. Pakai kopiah, ingat Rasulullah. Pakai baju, ingat Rasulullah. Semua kedudukan, semua kita ingat kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diberitahu kepada kita oleh Sayyidi Al-Habib Ali Al-Jufri, Zainal Abidin Al-Jufri, hafizahullah ta'ala. Dia kata, hidupkan Nabi dalam hati. Hayyun fi qulubina. Nabi hidup di dalam hati kita. Sentiasa ingat Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap pergerakan kita, Nabi SAW. Ingat. Waktu kita drive dan sambil kita bawa kereta, selawat. Apa-apa berlaku ketika kita bawa kereta, kita sedang berselawat pada Rasulullah SAW. Adimi salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman min ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Dan sentiasa lazimilah kamu di dalam berselawat kepada Nabi Muhammad SAW kerana penerimaan daripada selawat itu sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita di antara terima ataupun tidak diterima oleh Allah, melainkan selawat kepada Rasulullah, insya-Allah kita punya amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada kalangan lelaki ini daripada kalangan ahli syurga, yang daripada perempuan itu daripada kalangan bidadari-bidadari dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kurniakan kita semua dapat menatap wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini sebelum kita berpisah daripada roh kita berpisah ataupun bercerai daripada jasad kita. Sebelum itu lagi kita sudah mendapat melihat dan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya, betapa seronoknya, betapa berbahagianya orang-orang yang dapat menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kita minta Allah lebihkan lagi, kita bukan sekadar dalam mimpi, bahkan kita dapat bertemu betul bersua muka dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan kita sedar. Kerana Rasulullah SAW telah menyatakan daripada hadis Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, nescaya akan melihatku dalam keadaan sedar. Walau bagaimanapun orang cakap itu ketika di akhirat, tetapi sebahagian ulama menyatakan ini adalah fadilah, kelebihan di atas dunia. Kalau disebutkan kelebihan, kalau di akhirat semua orang akan lihat Rasulullah. Semua orang akan berjumpa dengan Rasulullah. Semua akan meminta syafaat dengan Nabi SAW. Tetapi atas dunia, kelebihannya orang yang lihat dalam mimpi akan lihat Rasulullah dalam keadaan sedar. Itu kelebihan. Kerana hadis ini menceritakan tentang kelebihan. Dan banyak-banyak selawat. Kerana pada hari kiamat nanti kita tidak tahu dengan siapa kita nak minta pertolongan, melainkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayhi salah. Orang yang paling aula, orang yang paling utama, orang yang paling akrab dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak berselawat kepada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang yang banyak mengingati Rasulullah dan daripada kalangan orang yang sentiasa basah dengan berzikir dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti segala jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Tiada sedikit pun dalam hati kita ini ada hasad, ada dengki, ada benci, ada iri hati dengan saudara kita sesama umat Islam. Bahkan hati kita sentiasa ingin eratkan pertalian di antara sesama umat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh kasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf, rasanya cukup sekadar itu dulu perkongsian pada waktu ini, pada kali ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu